Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung part kedua untuk topik dasar kewangan dengan alat dasar ekonomi iaitu surat jaminan kerajaan dan juga kadar faedah. Jadi apakah itu surat jaminan kerajaan? Surat jaminan kerajaan ialah surat bertulis yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk memperoleh pinjaman daripada masyarakat atau institusi kewangan. Bila kerajaan buat pinjaman dengan jual surat jaminan kepada orang ramai dan institusi kewangan, maka wang dalam pasaran akan dapat dikurangkan. Okey, sebaliknya kerajaan akan menebus pinjaman apabila bank pusat membeli surat jaminan daripada orang ramai dan institusi kewangan. Ini bertujuan untuk meningkatkan peredaran wang dalam pasaran. Tindakan bank pusat menjual akan mengurangkan aliran wang tunai dalam ekonomi. Sebaliknya, tindakan bank pusat membeli surat jaminan kerajaan pula akan meningkatkan aliran wang tunai dalam ekonomi. Baiklah, kita lihat bagaimana surat jaminan kerajaan ini bertindak dalam keadaan inflasi dan juga kemelesetan ekonomi. Okey, ketika inflasi, macam tadi kan cikgu sudah cakap, kerajaan akan jual surat jaminan kepada pasaran. Kenapa? So, kerajaan ingin wang yang banyak dalam pasaran itu berkurang. Jadi kerajaan jual, orang ramai beli, orang ramai ataupun institusi kewangan. Semestinya orang ramai beli ni bukanlah yang harga 100-200 kan. Surat jaminan kerajaan ini harganya mahal lah, yang hanya mampu boleh dibeli oleh mungkin syarikat-syarikat korporat ataupun institusi kewangan. Okey, jadi orang ramai atau institusi yang membeli surat jaminan dengan wang dalam pasaran akan menyebabkan aliran wang tunai dalam ekonomi akan berkurang. Keadaan ini menyebabkan keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman dan penciptaan kredit akan menurun. Akhirnya, bekalan wang dalam ekonomi berkurang, kuasa beli masyarakat menurun dan tingkat harga barang cenderung menurun, menyebabkan ekonomi kembali stabil semula. Okey, bila berlaku pula kemelesetan ekonomi, kerajaan akan membeli surat jaminan dalam pasaran. Tadi jual kan, sekarang beli balik. Bila beli balik, dia akan bagi duit kepada syarikat korporat, institusi kewangan yang buat pembelian tadi. Bila keadaan itu berlaku, orang ramai atau institusi menjual surat jaminan dan memperolehi wang. Aliran wang tunai dalam ekonomi akan bertambah. Jadi keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman dan penciptaan kredit juga akan meningkat. Akhirnya bekalan wang dalam ekonomi bertambah, kuasa beli masyarakat meningkat dan tingkat harga barang cenderung meningkat dan ekonomi kembali stabil semula. Baiklah, akhir sekali adalah kadar faedah. Ada 5 ya, cikgu sudah terangkan dalam video sebelum ini 3, hari ini 2. Okey, kadar faedah ialah kos yang ditanggung oleh peminjam semasa membuat pinjaman. Bank pusat boleh mengawal penawaran wang dalam ekonomi dengan mengubah kadar faedah. Kalau inflasi dinaikkan, kalau kemelesetan diturunkan, begitulah. Okey, perubahan kadar faedah ini akan memberi kos peminjam dan beban hutang peminjam meningkat. Okey, kenaikan kadar faedah akan mengurangkan jumlah pinjaman yang dibuat oleh masyarakat dan penurunan kadar faedah menggalakkan masyarakat menambahkan jumlah pinjaman. Kita lihat bagaimana kadar faedah ini bertindak ketika inflasi dan juga kemelesetan ekonomi. Okey, semasa inflasi, kerajaan akan naikkan kadar faedah. Bila kadar faedah meningkat, kos meminjam dan beban hutang peminjam akan meningkat. Sebab apa? Naik kadar faedah itu. Jadi bila naik kadar faedah ini, kita akan berfikir mau pinjam ke tidak sekarang? Sebab kalau kita pinjam sekarang, kos yang perlu kita bayar itu tinggi. Jadi jumlah pinjaman yang dibuat oleh masyarakat akan berkurang. Keadaan ini menyebabkan bekalan wang dalam ekonomi berkurang, kuasa beli masyarakat menurun dan akhirnya tingkat harga barangan cenderung untuk menurun. Dan ekonomi dapat distabilkan. Okey, ketika kemelesetan ekonomi pula berlaku, kerajaan akan turunkan kadar faedah. Kenapa? Sebab kerajaan mau galakkan ramai orang buat pinjaman.
Bila kadar faedah menurun, kos pinjaman dan beban hutang peminjam akan menurun. Okey, jadi bila kos pinjaman itu berkurang, masyarakat akan membuat pinjaman. Jadi jumlah pinjaman yang dibuat masyarakat akan bertambahlah. Macam sekarang, pandemik COVID-19 ini menyebabkan kemelesetan ekonomi berlaku. Kalau kerajaan tidak kurangkan kadar faedah, orang tidak mau beli kereta, orang tidak mau beli rumah. Jadi dia akan menyebabkan lambakan kereta, lambakan rumah, sehingga pergerakan ataupun pertumbuhan ekonomi itu berkurang. Jadi kerajaan mau galakkan orang buat pinjaman, kerajaan turunkan kadar faedah. Dengan cara itu, bekalan wang dalam ekonomi bertambah. Sebab bila orang beli, ada modal yang boleh digunakan untuk menyambung aktiviti perniagaan ekonomi itu. Bila itu berlaku, barulah bekalan wang dalam ekonomi akan bertambah, yang akhirnya firma akan perlukan pekerja juga kan. Jadi pekerja akan diambil, kadar pengangguran menurun, kuasa beli masyarakat akan meningkat. Okey, jadi kuasa beli masyarakat meningkat, dia akan menyebabkan tingkat harga barangan cenderung untuk meningkat dan akhirnya ekonomi kembali stabil. Jadi ada 2 video untuk topik dasar kewangan ini. Okey, alat dasar kewangan ada 5, kena ingat. Nisbah rizab berkanun, nisbah rizab tunai, dan juga cara sewa beli itu dalam video sebelum ini, dan video part 2 ini cikgu ajar mengenai alat dasar kewangan, surat jaminan kerajaan dan juga kadar faedah. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan follow cikgu untuk topik yang seterusnya. Semoga berjumpa lagi di masa akan datang. Bye.